السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur pada pagi ini kita dapat meneruskan mengadakan kuliah subuh kita. Mudah-mudahan pagi ini diberkati dan diturunkan rahmatnya, dan kita semua diberikan taufik untuk melakukan dan mengamalkan apa yang kita dengar pada pagi ini, insya-Allah taala. Kita masih lagi di dalam perbincangan berhubung dengan perintah ataupun anjuran untuk kita memaafkan ataupun memperbaiki islah hubungan di antara sesama Muslim. Seperti mana dalam hadis yang kita telah baca dalam kuliah yang lepas, bagaimana Nabi SAW mengingatkan kita tidak halal untuk kita bersengketa atau kita berbalah, berselisih pendapat di dalam hal-hal yang berhubung dengan keduniaan melebihi daripada 3 hari. Kemudian Nabi mengingatkan juga di hujung hadis tersebut, sebaik-baik manusia ialah mereka yang memulakan salam, mereka yang memulakan perdamaian dan juga permohonan maaf. Nabi kata orang yang terbaik itu ialah mereka yang memulakan permohonan maaf ataupun perdamaian tersebut. Kita juga telah sebut tentang beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan orang yang memohon maaf. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung sedikit huraian dan juga penjelasan berhubung dengan besarnya kedudukan orang yang memaafkan orang lain dan juga orang yang memohon maaf. Dia ada 2 pihak. Satu pihak yang memohon maaf, satu pihak lagi yang memaafkan. Tuan-tuan boleh tengok pada surah An-Nur ayat 22. Surah An-Nur ayat 22. Allah Azza wa Jal berfirman, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. An-Nur ayat 22. Allah Azza wa Jal dalam ayat ini menyebut bahawa wala ya'tali, dan janganlah orang-orang yang ulul fadl minkum was-sa'ah, janganlah orang-orang yang ada kelebihan, ada kekayaan, ada kemampuan untuk dia bersumpah tidak memberikan ayyutu ulil qurba. Janganlah orang-orang yang ada kemampuan, ada keuangan, ada kekayaan, ulul fadl minkum was-sa'ah. Artinya orang yang ada duit, orang yang ada harta, orang yang ada kekayaan, orang yang ada kemampuan ni, dia jangan bersumpah. Bersumpah untuk apa?
untuk dia tidak memberikan duit atau bantuan kepada orang yang mempunyai hubungan kerabat, wal masakin, orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Kemudian Allah sebut wal ya'fu, hendaklah dia memaafkan, wal yasfahu, dan hendaklah dia berlapang dada. Quran perintahkan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan, afu, dan hendaklah dia berlapang dada. Yakni jangan dia menghukum ataupun jangan dia memutuskan hubungan tersebut kerana marah atau membenci kaum keluarganya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tawaran, satu balasan kepada orang yang memaafkan ni. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, maknanya orang yang memaafkan orang lain, yang berlapang dada, yang tidak memanjangkan permusuhan tersebut, yang berdamai, yang melupakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu, Allah kata Allah akan mengampunkan ayyaghfirallahu lakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ayat ini turun ada asbab, ada sababun nuzul, ada sebab yang disebut oleh para ulama berhubung dengan turunnya ayat ini. Ayat ini turun kerana apa tuan-tuan? Kalau kita tengok ayat surah An-Nur 22 ini, yang Allah Subhanahu wa taala kata janganlah orang-orang yang ada kelebihan kemampuan dan keuangan itu dia bersumpah untuk dia tak memberikan bantuan. Siapa orang yang dimaksudkan di dalam ayat ni? Kan kadang-kadang kita mungkin ada perselisihan di antara ahli keluarga kita, mungkin ada pertengkaran dan perbalahan di antara keluarga kita, kita bersumpah aku tak akan memberikan bantuan, aku tidak akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Maksudnya kita bukan sahaja marah dia, tapi kita juga berjanji untuk tak memberikan pertolongan, nak memutuskan hubungan, dan kita tak mempedulikan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala tegur orang-orang yang seumpama itu di dalam ayat ini. Surah An-Nur ayat 22 ni Allah Subhanahu wa taala tegur. Allah kata jangan bertindak sedemikian. Jangan kerana kemarahan kamu, kebencian kamu, perselisihan di antara kamu menyebabkan kamu tidak memberikan bantuan dan pertolongan. Kadang-kadang tuan-tuan dalam keadaan-keadaan tertentu kita bersikap melampau. Kita bersikap agak keras kepada orang yang kita marah tersebut, hingga kita tak bagi. Dulu mungkin kita tolong dia, kita bantu dia, lepas tu kita ada perselisihan sikit, perkelahian sikit, kita tak bagilah bantuan, kita tak bagilah pertolongan. Allah kata jangan bersikap dengan sifat yang demikian. Ayat ini disebut oleh para ulama, dia turun berdasarkan kepada kisah yang berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat ini turun berhubung dengan kisah yang berlaku terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita biasalah, kan, pertimbangan kita ni dipengaruhi oleh banyak sebab, kan. Dia jadi bila kita berkelahi sama-sama adik-beradik, kita memutuskan hubungan silaturahim, kita memutuskan hubungan persaudaraan, ataupun kalau perkelahian itu melibatkan hubungan sesama muslim, kita akan bertindak. Salah satunya, kita tak memberikan sumbangan, pertolongan ataupun bantuan yang sewajarnya kepada orang yang kita marah, kan. Mungkin kita duk bagi duit kat dia sebelum ni, kita duk tolong bagi bantuan beras ke apa ke, berkelahi sikit, kita tak mau bagilah. Hal ini berlaku kepada Abu Bakar As-Siddiq, seperti mana yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir di dalam tafsirnya menyebut bahawa kisah ini terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Siapa yang dia marah ni? Dia marah ni kepada Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah. Apa sebab dia marah kepada Mistah ni? Ada cerita dia. Kalau tuan-tuan pernah ingat, apa peristiwa besar yang berlaku dalam keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Peristiwa yang kita semua ingat, suatu kejadian yang berlaku kepada anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu Ummuna Ummul Mukminin. Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa an abiha. Allah redha dia dan ayahnya, ibu kita, ibu orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, iaitu kisah dia difitnah. Dia difitnah telah berzina dengan Safwan. Peristiwa yang masyhur, hadithul ifk, peristiwa fitnah, yang mana orang-orang munafik, tuan-tuan tahu cerita ni, telah create, reka, buat satu cerita kata Aisyah ni telah buat perbuatan yang tak elok dengan Safwan. Antara orang yang bawa mulut ataupun yang menyebarkan cerita ini ataupun yang terlibat dalam cerita tersebut ialah Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita tahu ketika peristiwa ni berlaku, manusia jadi berbelah bahagi. Sebahagian manusia dia tawakuf, dia tak tahu cerita sebenar. Hatta Nabi tak tahu cerita ni, hatta Nabi sendiri tak tahu. Tapi tuan-tuan, biasalah benda ni oleh kerana dia sensasi, melibatkan rumah tangga Nabi dan watak yang terlibat isteri yang Nabi sayang, dia mudah tersebar. Dan ada juga di kalangan sebahagian manusia yang percaya dengan berita-berita yang bohong ni. Ini tabiat zaman berzaman lah, kan? Disebarkan dan orang tanpa usul periksa sebahagiannya terima. Tapi yang menariknya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga oleh Imam Muslim, kalau kita tengok di kalangan isteri-isteri Nabi yang agak keras bersaing dengan Aisyah, Zainab binti Jahsh. Di kalangan isteri-isteri Nabi ini yang ada pertandingan ataupun yang selalu bersaing untuk merebut cinta Nabi ni, adanya persaingan di kalangan madu-madu ni, Aisyah dengan Zainab. Pasal itu dia ada kem Aisyah, dia ada kem Zainab. Ada di kalangan isteri-isteri Nabi ni yang grup Aisyah, dan ada di kalangan isteri-isteri Nabi ni yang tim Zainab. Mestinya mereka ni bersaing. Biasalah, ini satu perkara yang normal lah bila duduk dalam hubungan madu-madu ni, mereka ada persaingan. Tapi bila orang tanya Zainab, ini benda yang kita patut ambil panduan dan pedoman bersama. Bila orang tanya Zainab tentang isu yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, dan kita tahu dia bersaing dengan Aisyah, orang tanya Zainab, ini satu peluang lah kalau kita nak ambil, kan? Sebab kejadian ini berlaku kepada, bukanlah musuh, tapi berlaku kepada pesaing kita, orang yang ada persaingan dengan kita. Ketika orang tanya Zainab apa yang dia tahu dan apa yang dia kenal tentang Aisyah radhiyallahu anha,
Orang tanya dekat Zainab, apa pendapat engkau? Ini satu perkara yang menarik, kan? Yang mungkin kita semua tak mampu nak melakukan hal ini. Apabila orang bertanya tentang pandangan kita terhadap mereka yang berselisih dengan kita, yang mungkin ada persaingan dengan kita. Kata Zainab, tidaklah aku mengenali Aisyah sepengetahuan aku mengenai diri Aisyah. Apa yang aku kenali tentang sikap dan sifat pribadi Aisyah tidaklah lain melainkan dia daripada kalangan wanita-wanita yang baik, dan inilah tuduhan yang jahat. Ini sikap insaf. Arab kata munsif, adil. Artinya dia punya penilaian tu objektif, tak dipengaruhi oleh perasaan dia, persaingan dia. Dia kata, kalau orang tanya dia tentang Aisyah, dia kata dia satu wanita yang baik daripada kalangan wanita yang salihah, dan tak mungkin dia buat kerja ni. Firm, tegas. Dia membela dan mempertahankan Aisyah radhiyallahu anha. Kerana apa yang dia tahu, Aisyah ni ialah orang yang baik dan tak mungkin dia buat hal ini. Antara yang kita sebut tadi ni, yang kita cerita berkaitan dengan apa, Mistah bin Uthathah ni, dia antara yang menyebarkan cerita ni, kan? Apa yang berlaku, dia orang yang mendapat bantuan dan sumbangan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar sudah marah. Sudah marah dengan sikap dan perbuatan Mistah bin Uthathah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq buat keputusan untuk menghentikan sumbangan dan bantuan yang selama ni dia bagi dekat Mistah. Dia marah. Macam kita lah, duk tolong kawan tu, kita duk bantu kawan tu, berkelahi sikit, kita tak bagilah. Patutnya dia susah, kita bagilah. Hak berkelahi tu tolak sebelah. Tapi ini satu benda yang sukar lah kita nak buat. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dia tak mau bagilah kepada Mistah bin Uthathah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita baca tadi, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallah. Allah kata, jangan orang-orang yang ada kelebihan ni bersumpah tak nak bantu orang yang memerlukan. Bagi. Dan Allah kata di hujung ayat itu, wal ya'fu, maafkanlah. Jadi tuan-tuan, bagi menyahut titah perintah Allah, bagi menjunjung titah perintah Allah di dalam ayat ini, maka kita sebagai orang-orang yang beriman, jika ada di kalangan kita yang mungkin ada bertindak sedemikian rupa, tak mau dah nak tolong dia, pasal berkelahi dengan kita, bermusuh dengan kita, ada silap faham, dia kata hang tidak duk bagi buah pelam kat dia, pasal apa tak bagilah, ada krisis sikit, tak mau bagilah kat dia, kan? Tidak duk kawan elok, tidak duk elok, kan? Makan sekali pun semua berkelahi, tak mau nak pergi bagi bantuan. Orang suruh kirim pun, hang kalau nak bagi, hang pergi bagi ke diri. Hang tolonglah, dia duduk sebelah rumah hang. Dah hang nak lalu kot tu, aku kirimlah. Tak, aku tak mahu. Hadirin mukminin, kita selalu sebut apa yang disebut oleh Ali. Walaupun ada sebahagian menyandarkan hal ni kepada Nabi, tapi kuatnya dia ialah perkataan Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Perkataan yang sangat baik, yang kita semua patut ambil perhatian. Ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa an yakuna
habibaka yauman ma. Apa maksud ayat ni ataupun maksud kata-kata ni? Ahbib, sayanglah, cintalah, habibaka, cintalah kekasihmu. Kekasih ni, habib ni artinya kawan ke, siapa-siapalah, whatever lah. Ahbib habibaka haunan, haunan, sayanglah, baiklah, cintalah, sokonglah sesiapa sahaja yang kamu cinta, sayang, haunan ma, pada kadar yang sepatutnya. Maksudnya berpada-pada. Kerana barangkali ayyakun baghidaka yauman ma. Kerana barangkali boleh jadi kebarangkalian untuk habibaka, kekasih engkau tadi, orang yang kita sayang, yang kita sokong, yang kita suka tadi ni, bertukar menjadi musuh kita. Wa abghid, abghid, bughdu, bencilah. Bukan tak boleh, bencilah. Musuh kamu haunan, haunan, padan patutlah. Ni kawan tu ambil pinggan, main duduk kat kita, kita ambil pinggan, duduk tempat lain, sakan. Dulu sampai nak suap masuk dalam mulut, masa duduk baik, kan? Masa duduk baik dulu, nak makan nasi sampai nak suap masuk ke mulut. Bila dah berkelahi, kan? Ini ada di kalangan kita semua. Kerana barangkali orang yang kamu sayang itu boleh menjadi musuh kamu, dan orang yang menjadi musuh kamu boleh jadi orang yang kamu sayang. Jadi sebab tu kita berpada-pada dan kita bersikap haunan ma, sederhana, kan? Baik. Kemudian apabila turun ayat ni, Allah kata wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan lapang dada. Artinya lupakanlah, biarlah hak yang dia salah tu salah. Tapi kita yang nak tolong dia, dia yang patut ditolong ni, teruskan. Jangan kita ambil sikap melampau, kan? Baik. Kemudian Allah juga menyebut dalam surah Fussilat ayat 34 dan 35. Surah Fussilat ayat 34 dan 35. Wala tastawil hasanah walas sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Kemudian Allah kata idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan yang dilakukan kepada kamu billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Maksudnya ini juga perintah untuk kita memaafkan, perintah untuk kita tak balas kejahatan dengan kejahatan. Quran kata tak sama yang baik dengan yang jahat. Dan bila orang melakukan kejahatan kepada kamu, idfa' billati hiya ahsan, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kemudian jika ada di antara kamu permusuhan, seolah-olah menjadi teman yang sangat rapat. Nampak? Maksudnya kita apabila bermusuh, pada-pada. Bila kita bercinta atau berkasih pun berpada-pada. Kerana boleh jadi orang yang kita teman tu bertukar menjadi musuh kita, kan? Tapi Allah kata dalam ayat ni, idfa', yang kita nak ambil tu, idfa' billati hiya ahsan. Kerana boleh jadi orang yang kita musuh tu, dia jadi kawan kita, kawan kita pergi jadi musuh kita. Dan kita dah tengok dalam hal ini. Kemudian Allah juga menyebut dalam surah Ali Imran ayat 134. Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Allah kata dan orang-orang yang beriman itu, yang mendapat balasan syurga itu, mereka yang alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, mereka yang menafkahkan hartanya pada ketika waktu senang dan ketika waktu susah.
Dalam ayat ni Allah mulakan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang beriman itu mereka yang membelanjakan, yakni mengeluarkan harta mereka pada ketika mereka senang dan ketika mereka susah. Bukan bagi waktu senangnya, waktu dia susah pun dia bagi juga. Mungkin tak sebanyak waktu dia senang, tapi artinya dia bagi pada dua-dua keadaan, fis-sarra wad-dharra. Tapi ada juga yang jenis duk habaq nak bagi, tak bagi sampai ke sudah. Dia macam mana? Bila? Yang ayat ni dia kata bagi waktu senang dengan waktu susah. Waktu senang pun dia bagi, waktu susah pun dia bagi. Tapi ada juga puak yang dia tak pernah bagi langsung, susah pun tak pernah bagi. Kalau susah tak, senang pun tak pernah bagi, waktu susah lagi tak bagilah. Itu satu puak. Satu puak lagi, waktu dia susah dia berjanji nak bagi, kalau dia senang dia kata kalau saya dapat ni ustaz jangan takut, jangan bimbang. Lah saya susah, lah saya tak ada sikit. Tapi kalau saya sarra, jaga. Lah saya dharra, lah saya tak ada. Dia senang saya bagi. Tak apalah. Bila dia senang, tunggu lagi. Tunggu bila pula? Dah senang, tunggu lagi senang. Kesimpulan dia memang bakhil bin kedekut. Wal kadhimin al ghaid. Wal kadhimin al ghaid. Orang yang membelanjakan hartanya ketika dia senang dan ketika dia susah, dan orang yang menahan diri ketika marah. Wal kadhimin al ghaid, ni sifat yang bagus, menahan diri ketika marah. Maksudnya dia tak ikut emosi dia tu. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Tuhan suka orang yang berbuat baik. So ada 4. Bagi waktu senang, bagi waktu susah, kontrol dia punya emosi, perasaan marah dia, tak ikut barang dia, dan memaafkan orang yang minta maaf dan dia yang buat salah kat dia. Ada 4 ni masuk syurga. Dalam surah Asy-Syura ayat 40 Allah kata apa? Allah kata faman 'afa wa aslaha, sesiapa yang memaafkan orang lain dan mendamaikan permusuhan, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan membalasnya dengan pahala di atas tanggungan Allah. Maksudnya ada pahala di sisi Allah. Allah kata faman 'afa wa aslaha, siapa yang memaafkan orang lain dan mendamaikan permusuhan, maka fa ajruhu 'ala Allah. Baik. Dalil-dalil yang kita baca ni tuan-tuan menunjukkan apa? Bagaimana besarnya orang yang memaafkan orang lain. Kemudian Allah juga menyebut dalam surah Al-A'raf ayat 199, khudhil 'af wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Allah kata khudhil 'af, jadilah kamu orang yang memaafkan orang lain. Wa'mur bil 'urf, menyuruh kepada yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Dalam ayat surah Al-A'raf 199 ni Allah sebut 3 benda. Pemaaf, suruh benda yang baik, berpaling daripada daripada orang-orang yang bodoh, kan? Banyaklah kalau kita nak baca ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Kemudian kita berpindah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi juga mengajar hal yang sama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, Nabi ajak kita, wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dhalik alaih. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud.
Wa inimru'un, mana-mana orang syatamaka, yang pi maki kamu, wa ayyaraka, dan dia memalukan kamu. Quran kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fih. Janganlah hampa balas walaupun dia tu ada buah kalau hampa nak tanya. Faham tak? Dia kata kat kita, dia maki kita, kita pun tahu benda yang kita nak boleh maki dengan nak boleh malukan dia balik. Nabi tak payah. Tak padan kita nak dia dalam kehidupan ni. Kalau tuan-tuan nak jadi manusia yang tenang, jangan peduli sangat apa yang orang kata ni, dan buat-buat tak tahu walaupun tuan-tuan tahu. Kadang-kadang bila orang dia manusia ni, bila dia nak jadi tokoh, dia nak jadi orang besar, dia nak jadi orang yang ada kedudukan, dia kena ada dua sifat. Tapi lebih kuranglah dua sifat ni. Dia kalau dia nak jadi orang yang hebat, orang yang besar, orang yang ada tokoh ni, taraful dengan tarabi. Dia kena buat-buat tak tahu, buat-buat bodoh. Dia kata ada orang kata kat hang. Oh, ada. Siapa dia? Hang tak kenal dia? Nama apa? Dia ni. Oh, tak kenal. Siapa dia? Artinya dia kata kat kita tu, kita tak tahu pun. Wahai, kita tahu sampai, tapi kita buat-buat tak tahu. Supaya orang tu dia lagi tension. Bila kita buat tak hati, orang ni psikologinya dia akan seronok bila tuan-tuan layan. Dia akan seronok bila tuan-tuan layan. Dia kata tuan-tuan layan, dia kata tuan layan. Tapi kalau dia buat apa-apa tuan-tuan tak layan, dia akan mati dengan kedirinya. Hang tahu mereka duk cakap tak tahu. Hang tak kenal dia? Tak kenal. Siapa dia orang mana? Lepas tu kamu tu bilang, dia tak tahu pun hang duk kata dia kenal hang pun tak. Dia mayan seorang-seorang tuan-tuan kan lama. Lama-lama dia maput macam tu. Tapi kalau kita duk layan, dia lagi syok. Dia macam tu. Tara pun. Yang ni Tun Mahathir duk bagus. Apa nama? Oh, iyalah. Apa nama? Dia apa nama? Orang yang duk maki dia pun geram. Aku pun dia tak kenal. Supaya orang yang besar ni, dia tak ada masa nak layan benda kecil. Dia tak nak layan benda-benda remeh ni, dia tak ada masa nak layan. Pasal dia nak pick up benda besar. Kalau kita duk layan kecil-kecil ni kan, macam orang ni, anak-anak kita pergi sekolah berkeli-berkeli. Kalau kita pergi duk tumpang sekaki pun, kita pun dua kali budak macam tu. Kan? Dia balik main habaq kata budak tu duk buat, dia apa kata? Kita buat tak tahu lama-lama. Kan? Dia pun tak tahu. Lalu kan? Hadirin mukminin, Nabi kata fala tu'ayyirhu bima ta'lam. Take for granted lah. Apa? Abaikan. Tak payah ambil berat lah. Kan? Hal itu kerana Nabi kata fa inna ma wabalu dzalik alaih. Biar dia tanggung dosa tu, hampa tak payah duk terjun, hampa tak payah duk jadi kotor macam dia. Biar dia seorang sudah. Hampa tak payah duk jadi orang dah buruk, kita pergi layan dia, kita pun sama grade dengan dia. Itu. Kalau dia tu teruk, kita pergi duk layan dia, kita tak adalah jauh beza lagu dia. Kita pun kira grade dia, wahai kita another level. Kita bukan level dia, tapi kita pergi duk layan dia, tumpang dia, kita pun level dia. Kan? No, biar pergi. Kan? Itu yang disebut dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan akhirnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kalau kita tengok ada satu cerita last. Kita tutup kuliah subuh kita pagi ni dengan satu kisah yang berlaku kepada tadi Abu Bakar. Yang ni last cerita kita ambil, Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Umar Al-Khattab seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas. Dia kata Uyainah bin Hisan pernah datang jumpa Umar Al-Khattab.
Nampak? Ni Umar ni. Umar ni kira kalau setan tengok dia pun setan lari ikut lengah. Kan? Peristiwa ni berlaku, mari satu orang Uyainah ni dia mai jumpa Umar. Dia kata, "Ya bin Khattab." Tak ada Amirul Mukminin ke, tak ada Sayyidina Umar ke. "Wahai anak Al-Khattab." Dia panggil dia terus, "Wahai anak Al-Khattab." Dia ni Umar ni baran, bengis. Pasal itu dalam banyak perkataan dia yang selalu kita dengar, apa dia? Da'hu adrib unuqah. Dia tak ada bahasa diplomasi ya. Nabi tanya sahabat, tawanan perang kita nak buat apa? Abu Bakar orang lembut. Dia bagi cadangan, kita tukar tebus. Maknanya cadangan yang lembut lah, kita tukar tebus. Depa bayar mai kita hantar balik. Umar apa pendapat? Bunuh. Tawanan perang bunuh. Quran turun, sokong. Mai 2-3 orang buat tak elok sikit. Da'hu. Buat mai kat aku. Tebah bang tengkok dia. Adrib unuka, aku pancung mai kepala dia. Dia tak ada bahasa lain, bahasa pancung lah. Mai laki-laki ni dia kata dekat Umar, "Ya bin Khattab, wahai anak Al-Khattab, hang tak pernah bagi betul kat kami ni. Hang tak pernah duk tolong kami. Bagi pun tak cukup, bagi pun tak kena." Tu dia kata. Umar bila dengar macam tu, dia dah naik gram lah, dia dah naik satu share lah. Dia dah naik satu mungkin boleh tegur, tapi padan patutlah kan, mungkin cara elok. Dia memang dia bubuh tu. Umar dah gram lah, dah cip besar tu. Bangkit satu budak. Dia kata, "Wahai Amirul Mukminin, sabar. Maafkan dia. Umar geram Budak tu kata, "Ingat, Allah sebut dalam Quran, khudhil af." Budak tu baca ayat Quran, khudhil af wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahili. Quran kata apa? Maafkan orang. Suruh yang baik. Tak payah duk kira orang bodoh. Umar dengar ayat Quran tadi, terus dia duduk, dia maafkan. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih wa kana waqafan 'inda kitabillah. Kata rawi yang riwayatkan hadis ni Bukhari. Wallah, dia kata demi Allah, ma jawazaha Umar hina talaha. Tak habis lagi ayat ini dibaca. Ketika Umar mendengar budak tu baca, terus dia tak jadi marah. Dia maafkan kawan tu. Dia suruh tu balik. Demikian besarnya Umar memuliakan ayat Quran. Dengar Quran kata, terus berhenti. Demikian sikap kita mengagungkan kalam Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahaladzim wa lakum. Tapi sebelum saya nak tutup tu ada soalan ni. Dia tulis, saya lupa. Nasib baik dia tulis. Apa itu rukun qauli di dalam salat? Kadar bacaan yang patut kita baca untuk kita dengar di dalam rukun qauli. Dalam salat ni kita tahu ada rukun apa? Ada 13 rukun. Walaupun rukun-rukun ni dia taklah. Pertama, mai mana rukun ni? Rukun sembahyang ni mai mana? Kita ada dua kan, ada syarat sembahyang, ada rukun sembahyang. Syarat sembahyang dia menghadap kiblat, suci daripada hadas, pakaian dan tempat kita bersih, masuk waktu, menutup aurat. Ni semua syurut, syarat-syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ni kita buat sebelum sembahyang. Pakaian kita mau bersih, tak ada najis. Tempat kita nak sembahyang mesti bersih. Pakaian kita mesti menutup aurat. Kita mesti ambil wudu. Confirm masuk waktu. Menghadap kiblat.
Tu kalau tak ada, tak sah. Di atas tak sah itulah, maka atau panjanglah cerita dia. Pertama, nak semayang kena cukup syarat baru sah. Kalau tak cukup syarat, tak cukup syarat tak sah lah. Okey, kita cerita sikit lah. Sekali saya jawab ni. Apabila satu orang musafir ataupun dia duduk dalam satu keadaan, tak cukup syarat untuk dia semayang, tak cukup syarat untuk sah untuk dia semayang. Contoh, dia tak boleh wudu, pakaian dia tak bersih, kan tak cukup syarat-syarat ni, maka semayang dia tak sah. Dalam hal ini ada dua pendapat. Sekurang-kurangnya kita boleh pegang mana-mana satu, tak ada masalah. Ada pandangan yang kata apabila tak cukup syarat, tak sah semayang tu. Tapi bila masuk waktu, tetap kita kena salat bagi menghormati waktu. Itu yang mai salat hormat waktu. Pasal apa dia salat hormat waktu? Pasal dia nak semayang, betul tak cukup syarat. Jadi oleh kerana tak cukup syarat, semayang tadi sah tak? Sah ke tak? Tak sah. Tapi dia semayang tu sebagai menghormati waktu. Kerana masuk waktu, dia tak boleh biarkan waktu tu habis tanpa dia semayang. Dia tak boleh biar habis waktu lohor tu tanpa dia tak semayang langsung. Dia semayang juga, tapi tak sah pasal tak cukup syarat. Maka di atas pendapat ni, orang yang semayang hormat waktu tadi, bila cukup balik syarat, bila dia boleh buat syarat-syarat tadi, dia kena buat apa? Dia kena qadha. Itu di atas qaul yang pertama, pandangan yang pertama. Mai pandangan yang kedua, dia kata apa? Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah takat mana yang kamu boleh. Apabila masuk saja waktu semayang, mana-mana yang hak dia boleh buat, takat mana yang dia boleh buat. Kalau dia tak boleh menghadap kiblat, tak payah. Kalau dia tak boleh wudu, buat apa yang takat mana hak boleh buat. Sah tak? Sah. Pasal apa? Pasal dia tak boleh dan takat tu saja dia boleh. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Banyaklah dalil-dalil yang dikata Tuhan suruh kita takat mana hak kita boleh, hak kita tak boleh tu buat takat boleh, sah. Maka qaul yang kedua ni, kalau dia kata sah, dia tak payah ulang balik. Pasal dah sah. Takat mana yang mampu dia buat. Itu syarat. Yang ni rukun. Rukun yang 13 tu. Niat takbiratul ihram, baca Fatihah, kan? Apa ada lagi? Apa rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kan? Bangkit, tokmakninah, bacaan tahiyat akhir, selawat tasyahud, selawat kepada Nabi dan keluarga dia, salam yang pertama, 13. Mana rukun-rukun ni? Nabi tak habaq pun. Rukun semayang 13, 1, 2, 3, 4. Dah. Nabi tak habaq. Nabi tak habaq pun rukun tu 13. Tetapi datangnya rukun salat 13 ni, dia melalui istiqra', iaitu ulama-ulama ni telah kaji hadis-hadis yang ada ni, telah kaji dalil-dalil yang ada. Contoh, salah satu daripada rukun semayang membaca Al-Fatihah. Surah tak wajib, tak baca pun tak apa, sah. Tapi Fatihah tak baca, tak sah. Mai mana ni? Mai daripada hadis la salata liman la yaqra, lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak sah orang yang sembahyang tak baca Fatihah. Hadis tu menunjukkan kata wajib baca. Okey, ambil Fatihah jadi rukun. La salata, tak ada salat, tak sah salat. Jadi kena baca. Tapi surah tak ada, tak macam tu. Jadi surah tak jadi rukun. Yang jadi rukunnya Fatihah. Lepas tu tengok pula hadis lain. Satu orang laki-laki semayang kalut, dia mai dekat Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata, farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hampir semayang, hang tak semayang lagi. Dia mai pula, hampir semayang, hang tak semayang, tak sah semayang hang tadi. Tak sah. Tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal dia semayang kalut, tak ada tokmakninah. Okey, ambil hadis tu. Rukun semayang, tokmakninah. Tak ada tokmakninah, tak sah.
Tahu mana? Tu hadis hak Nabi suruh ulang 3 kali tu. Nampak tak? Ambil hadis tu, boh. Ambil hadis ni, boh. Ambil susun jadi 13. Mengikut mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain 14. Bukan sepakat. So, la 13 dipecahkan pula dalam grup besar. Apa dia grup besar tu? Ada yang wajib baca. Dia panggil qauli, rukun qauli. Ada daripada 13 tu kita kategorikanlah. Kita kelaskan. Ada yang wajib baca. Apa dia yang wajib baca? Subhana rabbiyal azim wajib baca ke tak? Subhana rabbiyal a'la wajib baca ke tak? Subhana rabbiyal a'la wajib baca ke tak? Tak wajib lah. Nak wajib pasal apa? Kalau tak baca oh soalan silap. Kalau tak baca sah ke tak? Tuan-tuan rokok. Baca apa benda? Sah ke tak? Sah. Bila sah dia rukun ke tak? Satu orang semayang, Allahu Akbar, dia sengak. Dia tak baca Fatihah. Sah ke tak? Tak sah. Tapi satu orang dia rokok, dia sengak. Sah ke tak? Sah. Artinya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim tu bukan rukun. Pasal apa bukan rukun? Pasal kalau tak baca pun tak apa. Boleh? Okey. Jadi kita sekarang ni kita kena tahulah apa yang wajib baca. Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang first tu wajib. Satu orang dia pipi semayang, dia angkat tangan tapi dia tak sebut, sah ke tak? Tak sah. Tak sah. Okey, so takbiratul ihram, Fatihah, lagi baik. Ada orang tanya, dia kata masa saya rokok saya tersilap. Hang baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Betul? Saya semayang lain, bagus. Haji. Saya tersilap. Benda tu tak baca pun tak apa. Kalau tersilap, bukan tak dia baca tapi tersilap. Tak ada apa, tak jejah semayang lah. Kan? Okey. Lagi yang wajib. Yang wajib kita baca tahiyat akhir. Yang wajib kita baca selawat pada Nabi dalam tahiyat akhir. Tahiyat awal tak wajib. Tak baca pun tak apa. Yang wajib tu tasyahud akhir, selawat dan salam yang pertama. Semua benda ni kita kena baca bagi kuat sikit supaya dengar pada telinga kita. Dengar pada telinga kita ni, pertama baca kena bergerak mulut. Tak, dalam hati tak sah. Dalam hati dia baca. Dia tahan baca apa? Baca dalam hati. Mana boleh? Dia kata aku baca surah Khabar pun tak bunyi, aku baca macam tu kan. Ada orang baca surah Khabar, Kangau 25 hari bulan, seorang lelaki ditangkap. Ada. Dia kata okey, yang tu surah Khabar. Yang ni baca ala salat, dia kena ada sebutan. Cuma tang sebutan ni khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang kata bukan sepakat lah, khilaf. Ada yang kata gerakan tu cukup dah. Ada gerakan cukup. Sebab bila ada gerakan dia akan ada apa? Bacaan. Ada yang kata mesti didengari oleh telinga dia. Telinga dia. Telinga dia. Telinga yang normal lah. Bukan telinga hak yang buh mesin tu. Kan hak buh mesin tu, alhamdulillahirabbil alamin. Dia dengar. Yang kita dengar hak derah tu. So, tapi dengan syarat dia apa? Tidak boleh mengganggu orang lain. Itu general rule. Undang-undang besar dia tak boleh ganggu orang lain. Dia bismillahirrahmanirrahim. Cukup lah. Kan? Sebab kalau kawan tu nak bagi telinga dia dengar, hang nak bagi telinga dengar. Jadi dan Nabi tegur. Satu hari Nabi salat, depa baca belakang Nabi. Nabi kata, siapa baca belakang aku? Jangan duk baca dah. Aku terganggu dengan bacaan kamu. Artinya kita baca jangan sampai
Kacau orang. Ini kita tuan-tuan, kita duk amin hok Fatihah orang lain. Faham? Tuan-tuan baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kawan ni dah kah? Waladhdallin. Tuan-tuan amin. Aku baru iyyaka na'budu. Dia amin kawan tu. Pasal kawan tu telah mempengaruhi tuan-tuan. Yang ni tak boleh ya. Kan? Dia hatta Nabi kata bau busuk pun tak boleh, ganggu orang sebelah tak boleh. Apa sahaja yang mengganggu orang sebelah dilarang. Jadi kita baca pada kadar yang sepatutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.